Assalamualaikum dan selamat datang. Saya wakil daripada channel Gan Tahu Doh. Kali ini saya nak menceritakan pengalaman duduk di rumah sewa. Orang yang duduk di rumah sewa ni lah. Okey. Ada seseorang ni, dia merupakan pelajar U dan nama dia ialah Man, bukan nama sebenar ya. Dan ini merupakan kisah benar yang dia alami. Ketika itu pelajar ini merupakan pelajar semester akhir dan menyewa rumah di tempat yang berhampir dengan kolej dia. Hari pertama masuk rumah sewa tu, dia pelik sangat sebab rumah ini setingkat aja. Tapi bumbung rumah itu tinggi, macam rumah ada loteng. Pakcik pelajar itu pernah cakap rumah yang bumbung tinggi ada benda suka duduk di antara bumbung dengan lantai. Tapi nak buat macam mana? Rumah pun dah siap bayar untuk satu semester duduk sajalah. Kisah seram ini bermula pada awal tahun lepas. Semasa itu pelajar ini dan 4 lagi housemate merupakan final semester student. Memandangkan pelajar tu hanya berlima saja, maka 4 orang tu lah, sahabat-sahabat mereka tu, pelajar itu membuat keputusan untuk menyewa rumah teres setingkat. Pada hari pertama masuk ke rumah itu, pelajar itu terkejut apabila melihat siling sangat tinggi, hampir sama dengan rumah double story. Pakcik pelajar itu pun berkata bahawa benda halus suka duduk di antara bumbung yang tinggi dan lantai. Masalahnya, duit rumah sewa untuk satu semester telah pun bertukar tangan. Reda sajalah duduk di situ untuk beberapa bulan. Setiap hujung minggu dua orang housemate kami lain kos akan selalu pulang di rumah. Tak tahulah masalah homesick ke apa. Jadi tinggallah kami bertiga ni. Satu malam pelajar-pelajar tu study bersama-sama di meja makan dekat hall. Pelajar itu menghadap ke pintu dapur, manakala mereka berdua menghadap pintu utama rumah. Sedang asyik menira, tiba-tiba pelajar itu terdengar bunyi kuat dari arah pintu dapur yang menghala ke ruang mesin basuh. Mata pelajar itu bulat menatap pintu. Kawan pelajar itu bertanya, "Bunyi apa tu, Kak?" tanya Sheila. Pelajar itu hanya menggelengkan kepala, tapi hakikat pelajar itu tahu rangka katil besi yang tersandar senden di ruang mesin basuh tu telah menghempak mesin basuh. Lepas tu salah seorang pelajar itu bertanya, "Kak, jomlah tengok." Ajak kawan pelajar itu kepada pelajar seorang lagi. Bukan main cemas lagi muka pelajar, bukan main cemas lagi muka semua dah. Perlahan-lahan pelajar-pelajar berjalan ke dapur. Disebabkan pelajar paling kakak, jadi pelajar itu yang di hadapan. Sempat lagi tanya mencapai pisau kiwi baru beli di Tesco petang semalamnya. "Siapa tu?" Pelajar itu buat-buat berani nak tanya. Dalam hati ni kenapalah asyik pelajar tu saja yang terpaksa memberanikan diri, yang hakikatnya hampir. Mereka berdua hanya menyekori dari belakang. Semasa nak buka pintu, pelajar itu pejamkan mata sambil baca ayat kursi kuat-kuat. Pelajar tak nampak apa-apa. Kawan-kawan pelajar di belakang ternampak makhluk genik, tetapi menyerikan tertonggek di atas alam rangka katil itu. Lantas mereka tarik tangan pelajar itu lalu menutup pintu. Pelajar itu terduduk atas bungkusan sabun serbuk. Alhamdulillah, tak ada masalah peranakan jantung. "Akak, kita orang nampak Akak. Akak nampak tak apa kita nak buat ni?" Pelajar itu hanya memang tak nampak apa-apa dan bingung. "Korang nampak apa? Bawa mengucap, baca bismillah banyak-banyak. Jangan lupa ayat kursi." Segera pelajar itu menyuruh mereka ambil wuduk dan baca Yasin. Bila teringat balik, nasib baik bukan pelajar itu yang nampak. Semasa pelajar-pelajar itu baca Yasin, rumah pelajar itu menjadi panas tiba-tiba. "Kamu pergi buka tingkap," ada pelajar sulung itu.
Kemudian terus membaca. Tiba-tiba pintu rumah dia cekak-cakak berulang sekali. Besi grill diketuk-ketuk. Binit sungguh. Mahu berpesta agaknya. Selesai membaca Yasin, pelajar-pelajar itu pagarkan rumah. Kemudian bunyi yang bising pun hilang. Keesokan harinya, lepas solat subuh, pelajar sulung itu mahu melihat pintu di hadapan. Obvious sungguh kesan cakaran 3 kuku. Pelajar sulung itu dah terbayang muka tuan rumah akan marah tengok keadaan pintu rumah macam ni. Lepas tu pelajar sulung tu akan pergi melihat keadaan ruang mesin basuh pula. Besi katil yang menghempak mesin basuh tu kembali terletak pada kedudukan asalnya. Lama pelajar itu berfikir mungkin mereka marah sebab masuk di rumah yang telah ditinggalkan lebih 3 hari sebelum kami masuk. Sebelum pelajar-pelajar itu masuk tanpa meminta izin. Mungkin juga mahu mengorientasikan pelajar-pelajar itu. Selepas kejadian itu, pelajar-pelajar semua itu tidak sekali pun meninggalkan rumah kosong lebih dari 3 hari. Kalau mahu pulang ke kampung pun bergila-gila sampai hujung sen. Jangan lupa subscribe channel Geng Tahu Dok. Like, share and comment video-video yang terbaru di channel YouTube kami. Sekian, terima kasih.